di Saudi, sehingga 40% daripada ayam-ayam Saudi dia yang sponsor. Yang paling mengejutkan, orang yang kaya bernama Sulaiman Ar-Rajhi ni, dia sponsor jemaah haji makan di padang Arafah berjumlah 3 juta orang. Agak-agak tuan-tuan dah pernah sponsor orang 3 juta? Rasa-rasalah. Saya pernah sponsor ustaz 3 orang. 3 orang pun dah okey dah tuan-tuan. Ada juga sponsor paling kurang makan tengah hari ni kan. Nak sponsor 3 orang pun berat. Ini kan pula 3 juta yang disponsor oleh Sulaiman Ar-Rajhi. Tuan-tuan, Sulaiman Ar-Rajhi ini bukan sahaja sponsor makan di padang Arafah itu, tetapi dia juga orang yang menjadi tukang masak. Ada 800 orang yang memasakkan makanan untuk orang yang wukuf di Arafah, termasuk dia sebagai tukang masak, master chef. Hebat tuan-tuan. Baik, itulah kita bila kata Sulaiman Akhlaqan tadi, nak bagi tahu tuan-tuan, Sulaiman Akhlaqan ni apa yang dia sebut selepas dia beri amanah kepada Abdul Wahib ke Wahab ke Wahub? Yang penting wah juga lah ustaz, tak kira Abdul Wahub kan. Bila Abdul Wahub ni dia dah serahkan harta, masa dia serah fail tu apa dia kata? Habis dia serah fail tu, dia pun pandang kepada wajah arwah tadi. Apa dia cakap? Tuan Haji Ismet Ulam Raja, saya telah pun melaksanakan amanah tuan. Ini peguam yang adil lah. Agak-agak ada tak peguam macam ni tuan-tuan? InsyaAllah ada ustaz. Adalah lagi insyaAllah, mudah-mudahan. Bila kata selesai saja apa yang diserahkan itu, barulah Abdul Wahab tahu harta ayahnya ada di luar negara. Bukan sahaja di Afghanistan, di Tanjung Rambutan pun ada. Menunjukkan apa tuan-tuan? Kayanya Ismet ni. Kita ni setakat mana kaya kita tuan-tuan? Kaya ustaz, saya punya banglo dekat section 7 Shah Alam tu ada 2. Oh kaya, memang kaya lah Tapi tak sekaya lagi Ismet Ulam Raja. Agak-agak harta kita telah pun kita urus tak untuk akhirat kita. Sebab tuan-tuan, soalan wajib yang akan ditanya kita besok di dalam kubur, sebelum kita bertemu di padang mahsyar, ada soalan wajib yang akan ditanya. Dia kata wa ammalihi, hartanya, aina iktasabahu, di mana dia dapat, wa fima anfaqahu, dan ke mana hartanya dinafkahkan. Kat sinilah soalan wajib ini, kalau kita boleh jawab alhamdulillah. Tapi kalau kata soalan ni tak lepas, di padang mahsyar nanti tuan-tuan, mungkin lagi susah sikit nak lepas. Sebab itulah harta yang kita ada hari ini adalah harta yang telah pun dipinjam oleh Allah. Tuan-tuan, kalau kita ingat bahawa hari ini kita dapat gaji, itu semua adalah harta pinjaman daripada Allah. Walaupun kita mendakwa gaji saya ustaz, ini hak saya, tetapi asasnya adalah semua pinjaman daripada Allah. Berapa orang yang akan menyebut alhamdulillah selepas dia mengeluarkan duit gajinya melalui ATM? Rasa-rasalah tuan-tuan. Pernah dia buat kajian melalui kamera yang tunggu dekat depan mesin ATM tu, ada beberapa ribu orang yang mengeluarkan, tetapi hanya beberapa persen saja yang mengucapkan alhamdulillah. Maknanya tuan-tuan, jauh lagi lah kita.
Setengah orang bila keluarkan pula tak bercakap langsung, diam. Alhamdulillah pun tidak, Masya Allah pun tidak, Innalillah lagi dah. Sebab apa? Bila kita keluarkan dalam mesin ATM tu kan, kalau dapat bonus lebih 6 bulan, agak-agak memang keluarlah, Alhamdulillah. Tapi kalau sekadar 3 bulan saja, sebab kita dah biasa dapat 6 bulan, bila dapat 3 bulan, sebutan Alhamdulillahnya slow sikit. Kalau dapat sebulan, dalam hati je, tak dengar langsung lah tuan-tuan dah. Sebab kita rasa bahawa yang kita dapat itu kita punya. Tapi kalau kita rasa yang kita dapat itu Allah Ta'ala bagi pinjam, maka nescaya kita akan merasakan bahawa harta yang ada pada kita ni bukan menjadi hak milik kita. Kalau tak percaya tuan-tuan, terkadang-kadang kita rasa dalam poket kita, kita punya. Tetapi bila kita keluar sahaja daripada rumah, daripada ofis, dia dah menjadi orang lain punya. Turun parking, parking punya. Jalan sikit ke depan, tol punya. Jalan lagi, tiba-tiba tayar pancit, pomen punya. Tol truk punya. Jadi kita punya ni tak tahu yang mana yang masuk ke dalam perut kita sajalah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila kata wakaf inilah perkara yang telah pun dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi bila ditanya oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, Umar kata, ya Rasulullah, saya ada sebidang tanah di Khaybar. Tanah saya ni sangat cantik. Apa yang boleh saya buat dengan tanah itu? Nabi jawab apa tuan-tuan? Wahai Umar, wakafkan tanahnya, tanam tanaman di atasnya, tuai kamu sedekahkan. Tengok tuan-tuan, Sayyidina Umar mewakafkan tanah yang sangat baik untuk diberikan kepada orang. Kita pun dalam bab berwakaf ni, kita kena beri yang paling kita sayang tuan-tuan. Ini yang disebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna, kata Allah, sehingga kamu menafkahkan sebahagian daripada harta yang kamu sayang. Tuan-tuan, hari ini harta yang paling kita sayang ni duit dah. Jadi duit ini boleh tak kita menjadikan dia sebagai orang yang akan memberi syafaat kepada kita, barang yang akan memberi syafaat kepada kita. Dan hari ini yang paling kita sayang kalau bagi orang perempuan ialah emas. Di Selangor kita ada wakaf emas. Maknanya orang perempuan boleh mewakafkan emas dia. Sebab orang perempuan ni bila dia simpan emas, duit emas yang seberat 85 gram diwajibkan zakat. Kena bayar zakat. Ada orang tanya, banyak ke Ustaz emas-emas orang perempuan ni? Tuan-tuan, orang perempuan ni lah antara orang yang suka menyimpan emas. Banyak emasnya tuan-tuan. Bila kita lancarkan produk wakaf emas, orang perempuan daripada Tanjung Malim hantar emas, daripada Johor hantar emas, menunjukkan banyaknya emas. Pernah di kaunter zakat, seorang makcik bawa emas seberat 1 kilo. Banyak tak tuan-tuan? Nak suruh orang kira, orang zakat kira berapa yang makcik kena bayar zakat. 1 kilo emas. Masya Allah, punya banyak emas. Orang perempuan ni emasnya memang banyak tuan-tuan. Ada seorang perempuan hari itu, di badannya saja jumlah emas 76,000. Badannya saja yang dia pakai. Bermakna, orang tanya macam mana Ustaz tahu? Kebetulan
perempuan ni dirompak. Jadi jumlah emas yang dirompak tu berjumlah 76,000 yang dipakai saja. Masya Allah. Jadi itulah harta yang paling disayangi biasanya oleh orang perempuan. Jadi kita lancarkan wakaf emas. Ramai orang perempuan hantar emas, punya banyak emas. Ada yang hantar public gold, diwakafkan. Dan emas tadi akan kita nilaikan menjadi tunai, dan tunai akan kita tukarkan menjadi aset-aset kekal, bangunan-bangunan, barulah dia jadi wakaf. Dan bila kata wakaf, manfaatnya berpanjangan sampai hari kiamat. Dan tuan-tuan, bila wakaf, boleh tak diniatkan kepada orang yang dah meninggal? Boleh. Boleh tak diniatkan orang yang masih hidup? Boleh. Tak ada masalah. Kerana kita berdoa selepas sembahyang, Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Sama ada yang hidup ataupun yang meninggal. Maknanya tak ada masalah tuan-tuan kalau kita wakafkan kepada ibu kita yang telah pun meninggal dunia. Ada orang kata, Ustaz, mak saya tak meninggalkan apa-apa harta, jadi saya rasa macam tak sesuai lah. Ya, tuan-tuan, anak yang soleh biasanya dia akan ingat mak dia. Baik itulah anak yang soleh Pelabuhan Kelang tu, 500,000 bawa ke pejabat kebadanan, dia wakafkan niat kepada arwah ayah dia yang meninggal. 500,000. Rasanya kalau kita lah yang dapat 500,000 tu tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan nak buat apa? Kalau saya tuan-tuan, 500,000 ni saya akan tinggalkan 20,000 je untuk wakaf. Lebihnya nak buat apa, Ustaz? Saya beli Volkswagen Passat. Sebab saya ni mengidam Volkswagen Passat. Kalau dapat tuan-tuan, kalau ni perkataan syaitan kan, jadi kita tak payahlah berangan-angan. Tapi ada seorang ulama, tok guru, dia dapat 1 juta, dia wakafkan 1 juta. Hebat tak hebat tuan-tuan? Hebat tok guru ni. Hasil apa dia dapat 1 juta? Hasil baca doa, air mineral, baca doa, kemudian bagi dekat seorang jutawan ni, oleh kerana isteri dia susah nak bersalin. Baik itu orang perempuan, bila kata susah nak bersalin ni adalah benda dia buat kat suami dia. Agaknya diketuk kepala suami dengan senduk, mana kita tahu kan? Jadi orang perempuan lain kali kalau main senduk, jangan ketuk kepala suami. Berhati-hatilah. Jadi susah nak bersalin. Jadi jutawan ni kata, payahlah, tunggu dia bersalin, tak bersalin, lama-lama dia telefon ustaz ni, tok guru ni. Dia tahu tok guru tolong doakan, kalau boleh mudah bersalin. Tok guru ni baca, bagi dekat isteri kamu minum, bersalin malam tu. Punya seronok dia pun panggil balik tok guru ni, datang ke rumah dia. Tok guru datang, saya nak bagi sesuatu. Tok guru ni pun datanglah, orang jemput. Dia pun tulis dekat cek, masuk dalam sampul, bagi dekat orang ni. Bila bagi dekat orang ni, bagi dekat tok guru ni tak banyak cerita, bawa sampul tadi, bagi dekat isteri dia balik rumah. Sampai di rumah, isteri pun keluarkan sampul ni, ada orang bagi. Buka cek, berjumlah 1 juta ringgit. Tuan-tuan, baca doa je tuan-tuan. Kadang-kadang ceramah sejam belum tentu 1 juta. Ini saja melawak tuan-tuan. Ya, saja melawak je. Nak bagi tahulah pasal dia menyelesaikan masalah jutawan tu. Dan akhirnya apa yang dibuat oleh tok guru ni, dia suruh isteri dia ambil cek. Dia pun ada buku cek juga tok guru ni. Dia tulis 1 juta ringgit, hantar ke Masjid Langkawi. Hari ini masjid tu dah siap.
dia wakafkan duit dia untuk Masjid Langkawi. Dapat 1 juta, keluar 1 juta. Tuan-tuan, agak-agak kita boleh buat macam tu tak? Dapat 1 juta, rasa-rasa berapa yang kita keluar? Saya 10,000 cukup lah, kan? Berapa banyak-banyak, budak-budak bukan boleh pegang duit banyak. Betul tak? Itu Haji Bakhil punya dialog. Baik tu tuan-tuan, Allah nak uji kita dengan bentuk begitulah. Adakah kita bersedia untuk mengeluarkan harta kita? Dan paling bagus bila wakaf ni di waktu orang belum gaji. Petronas dah gaji? Dah habis dah Ustaz? Dah habis dah? Oi, belum habis lagi biasanya pasal bonus kan? Saya dengar bonus 6 bulan 7 bulan Petronas. Ya? Jadi tak ada masalah. Ada setengah orang marah dekat saya, dia kata, Ustaz, kenapa datang waktu orang belum gaji? Saya kata, saya ikut hadis Nabi. Nabi sebut, bila sahabat tanya, ayyu sadaqati a'zamu ajra? Bilakah masa sedekah tu paling bagus ya Rasulullah? Sahabat tanya ni. Maka Nabi kata apa? Anta saddaqa sahihun. Nabi kata, kamu bersedekah ketika mana kamu sedang sehat, jangan tunggu sakit. Dah sakit, dah ada penyakit, memang ramai orang bersedekah. Sebab dia kata apa? Dia ikut juga hadis Nabi. Dawu mardakum bisadaqah. Ubatlah penyakit kamu dengan banyak bersedekah. Dan kata Nabi, anta saddaqa sahihun an ta'malul ghina. Dan pada masa itu, kalau kamu nak pahala besar, kamu bersedekah ketika mana kamu sangat-sangat kedekut nak keluarkan harta kamu. Pada masa bila? Masa belum gaji. Masa itulah Tuhan uji kita. Nak keluar tak nak keluar, nak keluar tak nak keluar. Kang keluar kang tak makan pula. Tengok pasal kita punya keyakinan kan. Yakin dengan duit ke yakin dengan Allah masa tu? Terfikir kita nak keluar ke tak nak. Ustaz ni memang saja-saja ni datang. Jadi masa itu kita keluarkan, Allah akan ganti tuan-tuan. Ini yang dikatakan kelebihan kita menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kadang-kadang bila hari Jumaat Allah Taala uji kita juga. Tabung sampai kan, masa itulah kita mengantuk. Masa tabung tu sampai depan kita, tidur terus. Masa dia masuk line baris kita tu, kita mengantuk. Bila dia sampai depan kita, tidur terus. Dan kita terfikir-fikir nak masuk 50 ke RM5, 50 ke RM5. Betul tuan-tuan? Masa itulah Allah Ta'ala uji kita. Masukkan je 50 kalau berani. Ada setengah orang dah masuk 50, jumpa Tuan Nazir. Nazir, sebenarnya tadi saya nak masuk RM5, boleh minta balance tak? Nazir kata RM50 tu ada tulis pen tak? Ada tulis nama ke? Jadi senang sikit nak trace. Sebab bila dah semua masuk 50 kan susah tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, kalau nak pahala besar, wakafkan dalam tabung derma duit yang besar. Sebab kebanyakan bendahari masjid mengadu, dia orang balik lambat setiap kali lepas Jumaat. Sebab yang masuk dalam tabung semua duit RM1 dengan duit 50 sen. Jadi nak kira susah. Orang rumah selalu komplain dengan Nazir. Orang rumah bendahari, dia kata, Tuan Nazir, suami saya ni selalu balik lambat, saya nak makan dengan dia. Saya kata dia kira duit, agaknya duit kecil-kecil kot. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak masuk tu duit besar, senang kira. Bila duit besar tu, bila kita kira senang, tak mengantuk pun kan tuan-tuan. Jadi bila kita dalam keadaan nak mengeluarkan harta kita, Allah Ta'ala uji kita. Jadi tuan-tuan, akhirnya saya menyuruhlah kepada tuan-tuan untuk sama-sama, kalau tuan-tuan berkesempatan, berwakaflah dengan berapa yang tuan-tuan ada. Bukan paksa pun, berwakaf. Kerana wakaf ni untuk tuan-tuan.
Bukan untuk saya, bukan untuk perbadanan, tetapi untuk tuan-tuan. Kerana bila kita berwakaf ni untuk diri kita sendiri besok bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kaunter mungkin dekat belakang kat luar sana. Terpulang pada tuan-tuan nak gunakan auto debit boleh, potong gaji boleh. Sekarang ni wakaf macam-macam. Online boleh. Atas kita saja. Kadang-kadang soalan kita banyak dekat kaunter wakaf. Dia tanya soalan sampai 15 soalan. Pernah ada seorang pakcik tu tanya sampai 15 soalan. Kita pun tanya, pakcik nak wakaf ke tidak? Saya ambil borang dulu ustaz, saya nak buat istikharah. Nak masuk syurga istikharah tuan-tuan. Jadi orang kita ni pelik. Macam-macam orang ada. Kita jumpa berbagai-bagai manusia. Sebab manusia ni macam-macam. Sebab itulah persoalan-persoalan ni kalau kita tanya dia mengurangkan pahala. Habis tak boleh tanya langsung ke ustaz. Boleh tanya, tak ada masalah. Tanya siapa nama ustaz, tu boleh. Sekadar itulah agaknya, wallahu alam. Boleh tanya. Tapi bila kita banyak bertanya bimbang, kita akan jadi susah. Jadi sekarang itulah dahulu saya minta maaf banyak. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkatan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri bonus yang banyak kepada Petronas. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan berwakaf, InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Dan sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.